terlibatlah kemalangan. So itu soalan dia kot ya. Salam sejahtera dan selamat datang ke channelku. Pada yang dah subscribe tu terima kasih banyak-banyak. Pada yang belum subscribe tu, kalau rasa aku punya channel ni bagi manfaat ke hampa boleh subscribe. Tujuan video ni dibuat bukan berasaskan keuntungan, okey? Tujuan video ni dibuat untuk keselamatan hampa semua dan termasuk akulah atas jalan raya, okey? Minta tolong share video ni dengan kawan-kawan hampa. Minta tolong share untuk keselamatan hampa semua, okey? Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih bersama dengan kita. Banyak juga soalan yang telah diutarakan ke Facebook Puspakom dan beberapa soalan yang telah diambil dan saya akan cuba untuk menjawab. Jadi soalan pertama yang kita dapat daripada Encik Menkin, ya, brake gagal apa nak buat, ya. Beliau meminta tips, Encik Menkin minta tips sekiranya kalau kenderaan dia diperiksa brake-nya gagal. Nah, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setiap pemeriksaan yang dijalankan di Puspakom, ya, dia akan merangkui 3 bacaan, ya. Jadi setiap kenderaan yang diperiksa, tiga bahagian bacaan perlu lulus. Barulah kita akan dapat keputusan keseluruhan bagi kenderaan tersebut. Bacaan yang telah akan diambil kira oleh sistem komputer, iaitu satu, kecengaman brake pada keempat-empat tayar, iaitu 50%. Yang kedua, kecengaman brake dynamic imbalance antara kedua tayar hadapan dan juga kedua tayar belakang. Yang ketiga iaitu handbrake. Jadi 3 perkara ni perlu lulus, ya, barulah kita akan dapat keputusan lulus bagi brake. Dan sedikit tips seperti mana yang telah minta, saya akan cuba kongsikan di sini. Kebanyakan kenderaan yang hadir periksa yang gagal brake adalah di kedua ganda belakang. Di kedua ganda belakang kebiasaannya brake gagal puncanya adalah dari segi LSPV, ya, LSPV valve yang ada pada kenderaan. Jadi LSPV valve ni lah yang mengakibatkan brake tersebut gagal. Jadi kebanyakan pemilik kenderaan mereka cuma tumpukan pada brake lining sahaja dan banyak telah menukar brake lining tapi masih lagi gagal. Jadi tips bagi saya tuan-tuan dan puan-puan, punca kegagalan brake adalah daripada LSPV valve yang ada pada kenderaan, iaitu ada untuk ganda axle belakang. So contoh ini adalah LSPV valve, ya. LSPV valve ni kalau tuan-tuan tidak buat penyelenggaraan, maka bahagian ni akan lekat, ya, dia jam dalam tu. Jadi ini valve ni tidak berfungsi, maka kecengaman brake daripada master pump tidak disalurkan ke tayar belakang. So itulah punca. Mudah aja tuan-tuan. Body pump ni murah aja untuk ditukar, ya. So inilah masalah dia. Ini salah satu tips, ya, yang boleh kita kongsikan. Okey, masih Encik Miking. Yang kedua iaitu Encik Zal LS, ya. Terima kasih atas pujian yang telah diberikan pada Puspakom. Terbaik Puspakom, mesra rakyat. Kami sentiasa akan memberi bantuan kepada anda dan khasnya kita akan utamakan keselamatan kenderaan di jalan raya. Jadi perkara ini kita perlu dapat kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan juga. Dan seterusnya soalan daripada Encik Siu Yang Cheng, ya. Persoalannya, semasa menunggu di traffic light, perlu kita letak N atau P ataupun biarkan D sahaja. Nah, bagi pengendalian kenderaan, ya, untuk mengawal kenderaan apabila di traffic light, 2 perkara, ya. Satu, kita akan melihat dari segi keselamatan kenderaan. Yang kedua, komponen kenderaan. Kalau dari segi keadaan komponen kenderaan, ya, kita menasihatkan tuan-tuan, kalau kenderaan tersebut dalam keadaan drive, cuma tuan-tuan tekankan brake, tunggu sehingga lampu tersebut menjadi hijau, baru bawa, ya. Itu sekiranya kalau kita sentiasa menukar, ya, keadaan komponen kenderaan akan haus dan cepat rosak, ya. Sama juga, ya, dari segi persepsi keselamatan kenderaan. Kalau kita lihat balik keselamatan kenderaan, apabila di traffic light, ada kemungkinan traffic light tersebut terlampau lama. Jadi mungkin tuan-tuan akan letih menekan brake sahaja.
Jadi saya menasihatkan untuk menggalakkan keselamatan, ya. Tidak ada masalah tuan-tuan, boleh tukar gear kepada neutral dan tarik handbrake, menunggu lampu hijau baru kita berjalan. So dua perkara perlu diambil factor lah, ya. Kalau menunggu terlampau lama sangat di traffic light, dinasihatkan masukkan neutral dan tarik handbrake, ya. Satu soalan daripada Encik Ahmad Nazir, ya. Nazir, kalau kenderaan tak tukar minyak hitam lama, apa terjadinya? Now, komponen enjin sentiasa bergerak, ya, berfungsi, dan ini terlibat dengan geseran, wear and tear, ya, kehausan komponen. Jadi sekiranya kalau minyak enjin 5,000 km, kalau tidak tukar, ia akan mengakibatkan banyak kehausan pada komponen-komponen enjin. Dan sekiranya kalau tuan-tuan tidak tukar, maka tuan-tuan akan belanja banyak wang dari segi penyelenggaraan akan datang, ya. Contoh enjin jam, enjin panas sangat, ya, itu. Dan maintenance apakah untuk puspakom, untuk periksa di puspakom. Penyelenggaraan kenderaan di puspakom, persediaan untuk pemeriksaan, saya menasihatkan penyelenggaraan keseluruhan, dan penyelenggaraan yang perlu tuan-tuan buat ikut penyelenggaraan sebagaimana yang telah dimaklumkan ataupun tercatat dalam buku panduan kenderaan tuan-tuan. Jadi pemeriksaan kita jalankan keseluruhan kenderaan, dan selepas pemeriksaan maka kenderaan tersebut memang selamat di atas jalan raya, ya. Okey, macam mana nak tahu ada repair ataupun tidak, macam mana kita nak tahu bahawa komponen-komponen yang kita hantar ke bengkel bahawa ada repair atau tidak? Mudah aja tuan-tuan. Selepas pembaikan, tuan-tuan boleh hantar kenderaan itu ke puspakom, minta pemeriksaan secara sukarela. Di situ kita akan periksa keseluruhan, kita akan bagi laporan tersebut bagi tuan-tuan. Dan sekiranya kalau pembaikan tidak dibaiki dengan baik, tidak sempurna, sudah tentu dia tidak akan lulus, ya. Contoh enjin, kalau enjin tidak dibaiki, tidak diselenggara dengan sempurna, ya, jadi keputusan dia akan gagal dari segi pengeluaran asap, ya. Asap bermakna pembakaran tidak sempurna, karbon monoksida ada harga karbon yang akan tinggi sangat. Minta ceramah boleh, ya. Di puspakom memang kita ada pegawai tertentu, kita akan kendalikan ceramah atas permintaan. Dan buat masa ni memang banyak juga ceramah-ceramah yang telah kita kendalikan, khasnya kepada jabatan kerajaan, kilang-kilang, sekolah, maktab, universiti, ya. Kiranya kalau tuan-tuan berminat, ya, maklumkan kita lebih awal supaya kita dapat buatkan persediaan. Boleh diaturkan, ya, ceramah tersebut. Seterusnya kita ada soalan daripada Encik Ong, ya. Encik Ong, apakah itu brake AA? Brake AA. Brake AA, Encik Ong, mungkin AA itu logo brake lining, ya. Itu satu yang saya tahu. Yang kedua, brake AA ni biasanya perkara ni kita dengar, ya, apabila seorang pemandu membawa kenderaan, ya, dan tiba-tiba brake tersebut tidak berfungsi, dan secara spontan mungkin ayat tu akan keluar daripada pemandu, terlibatlah kemalangan. So itu soalan dia kot, ya, Encik Ong. Jadi untuk mengelakkan AA ni, pastikan brake kenderaan tuan-tuan sentiasa elok. Bagaimana kita nak pastikan sentiasa elok? Penyelenggaraan perlu dilaksanakan untuk jadual yang disediakan. Yang kedua, pastikan kenderaan tersebut diperiksa. Dari melalui pemeriksaan, barulah kita dapat menentukan sama ada brake tersebut berfungsi dengan elok ataupun tidak, ya. Itu saja tuan-tuan kita dapat nyatakan. Soalan kedua daripada Encik Ong, iaitu beliau pernah jumpa trailer, ya, trailer kontainer, brake tayar sebelah mengeluarkan asap dan sebelah lagi tidak ada. Mengapa benda ini berlaku? Kerana ini berlaku puncanya disebabkan oleh kecengkaman brake pada kedua tayar kiri dan kanan belakang tidak seimbang, ya. Kerana tayar yang mengeluarkan asap mungkin brake itu cengkam, dan tayar yang sebelah tidak mengeluarkan asap, tayar brake tersebut tidak berfungsi. So ini yang kita katakan dynamic imbalance, ya. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan, setiap kenderaan bahagian kedua tayar hadapan dan kedua tayar belakang, kecengkaman brake perlu seimbang. Tidak boleh melebihi 30% kiri dan kanan. Jadi ini salah puncanya yang mengeluarkan asap ataupun pembakaran.
Ya, dua perkara, mungkin brake lining telah cengkam sangat dan sentiasa masih lagi berjalan, ini menyebabkan kebakaran. Yang kedua, mungkin tayar tersebut ya geseran yang menyebabkan asap tu yang keluar. Jadi perlu pastikanlah ya, kedua-dua tayar tersebut cengkam dengan sempurna dan tidak ada perbezaan cengkaman tidak melebihi 30%. Jadi bagaimana kita nak tahu tidak melebihi 30%? Saya cuma kita perlu alat pengukur ya, brake testing equipment, barulah kita dapat menentukan sama ada brake tersebut semua tarik brake cengkam dengan sempurna, tidak dengan seimbang ataupun tidak. Seterusnya daripada Encik Arif ya, adakah benar sekiranya kita tukar tayar diminta tukar kedua-dua oleh bengkel? Sebenarnya betul ya, itu kita tidak nafi. Sekiranya kalau tayar sebelah haus, kalau tuan-tuan ingin menukar tayar adalah lebih baik ya, dinasihatkan tukar kedua-dua sekali. Walau bagaimanapun tuan-tuan, tayar mengikut pengukuran ketebalan bunga tayar tersebut. Tuan-tuan boleh menjalankan pengukuran pada bunga tayar tersebut. Sekiranya pengukuran tayar tersebut tidak jauh berbeza, maka masih boleh lagi menggunakan tukar sebelah tayar. Itu nasihat daripada pendirian saya lah ya, my personal opinion. Dan sekiranya kalau bunga sebelah yang haus melebihi dengan daripada asal, jadi saya menasihatkan kedua-dua tayar perlu ditukar, sebab ini akan menyebabkan kecengkaman tayar di atas jalan raya tidak sama ya, dan apalagi waktu hujan dia sangat berbahaya di atas jalan. Okey, dan seterusnya kita ada soalan daripada Donald Zhang. Okey, Encik Donald banyak memberi cadangan yang bernas ya, iaitu kemalangan dikatakan 90% akibatnya daripada pemandu yang cuai ya. Okey, dan pembaikan kenderaan disasarkan ya untuk buat penyelenggaraan di bengkel-bengkel bertauliah. Ini kita setuju ya, kalau tuan-tuan menjalankan pembaikan penyelenggaraan di bengkel-bengkel bertauliah ya, ada banyak kebaikan kalau kita menggunakan perkhidmatan di bengkel-bengkel yang bertauliah. Satu ya, sudah pasti peralatan spare part ya, alat ganti dengan alat tulen. Yang kedua, peralatan untuk pembaikan yang canggih. Sebab zaman sekarang banyak kenderaan dilengkapkan dengan alat-alat yang baru, canggih ya, computerized equipment, maka pembaikan penyelenggaraan juga perlu ya, alat-alat komponen tersebut, computerized equipment, OBD dan sebagainya. Walau bagaimanapun, untuk mengelakkan semua masalah ni ya, anda dinasihatkan untuk adakan pemeriksaan secara sukarela ya, walaupun pembaikan dilaksanakan di bengkel-bengkel yang lain ya, selain daripada bengkel bertauliah. Saya menasihatkan tuan-tuan, selepas penyelenggaraan pembaikan, tuan-tuan boleh hantar kenderaan ke Puspakom untuk jalankan pemeriksaan. Kita ada pemeriksaan keseluruhan cuma RM50 sahaja, dan untuk item-item contoh brake saja adalah RM15 saja. Ini atas permintaan tuan-tuan ya. Kita sentiasa boleh membantu, dan selepas pemeriksaan kita akan bagi keputusan kepada tuan-tuan sama ada kenderaan tersebut baik atau tidak. Ini jelas ya, akan membantu anda menyelesaikan masalah yang tuan-tuan meradui sama ada dibaiki dengan baik, sempurna ataupun tidak ya. Kita guna alat untuk mendapatkan keputusan. Seterusnya kita ada soalan daripada Encik Murga Malai. Encik Murga Malai, beliau adalah dari Persatuan Gabungan Bas Sekolah Malaysia ya. Jadi soalannya, bagaimana untuk pastikan steering arm, steering ball joint keadaan baik? Okey, bagi steering ball joint, setiap kenderaan, baik kenderaan lori, bas, kereta persendirian, komponen steering arm, steering ball joint adalah komponen yang wajib ya bagi semua kenderaan. Tujuan steering arm, steering ball joint adalah mengawal pergerakan steering dari semasa ke semasa. Jadi apakah cara untuk mengenal pasti? Salah satu daripadanya, kalau sekiranya tuan-tuan bawa kenderaan di atas jalan raya, terdapat geseran ataupun getaran ya, vibration yang ada pada steering,
ataupun mengeluarkan bunyi-bunyi yang luar biasa ya apabila di jalan yang kurang elok. So itu salah satu tanda-tanda steering ball joint yang telah rosak ya. Yang kedua, dari segi statik, tuan-tuan boleh buat ujian sendiri ya. Pastikan handbrake ada pada kenderaan, pastikan tayar diletakkan batu ataupun kayu supaya tidak terlesor. Kena minta seorang tolong bantu untuk menggerakkan steering daripada kiri dan kanan ya dengan cepat, dan tuan-tuan boleh turun bawah lihat komponen-komponen steering ball joint yang ada. Sekiranya ada kelonggaran pada steering ball joint, maka ball joint tersebut perlu ditukar ya, perlu ditukar. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau sekiranya tuan-tuan bawa kenderaan itu menarik kiri dan kanan ataupun kadang-kadang tidak selari, maka itu juga tanda-tanda steering ball joint yang telah longgar. Jadi untuk steering ball joint ni dia tidak ada had masa ya, dan dia cuma perlu ditukar, perlu diselenggara periksa dari semasa ke semasa. Pastikan komponen-komponen tersebut tidak longgar. Sebab sangat bahaya tuan-tuan ya, kalau steering ball joint longgar tercabut, maka tuan-tuan akan hilang kawalan kenderaan tersebut. Okey, yang seterusnya soalan yang kedua oleh Cik Muruga, bagaimana pastikan brake dalam keadaan yang baik? Macam mana kita nak pastikan brake dalam keadaan yang baik? Itu satu. Bila kita sebut brake ni, saya nak tanya satu soalan. Bilakah masa yang sesuai? Bilakah masa yang tepat untuk kita tukar brake lining? Kebanyakan pemandu mengatakan bila dah bunyi brake baru kita tukar. Itu dah terlambat tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebelum bunyi dikeluarkan, kita perlu ambil tindakan menukar brake lining tersebut. Jadi itu yang menyebabkan banyak kemalangan ya. Apabila brake dah mula berbunyi dan kalau sekiranya masa tersebut tuan-tuan membawa kenderaan dengan laju, maka itulah yang menyebabkan kemalangan. Jadi di sini saya ada sedikit nak tunjuk pada tuan-tuan brake lining. So ini adalah brake lining yang telah haus ya. Nampak di sini nipis dan terkena pada paku-paku ni. So ini adalah brake lining yang telah haus. Sekiranya kenderaan tersebut dengan brake lining ini terus berjalan, maka itulah yang menyebabkan kemalangan ya. So brake lining yang haus dan nipis tidak boleh guna pakai. Jadi bagaimana kita nak pastikan brake lining dalam keadaan yang baik? So tuan-tuan lihat di sini, ini adalah kertas yang telah saya letak sebagai panduan untuk tuan-tuan lihat ya. Ini brake lining ya pada kenderaan. Jadi sekiranya kalau brake lining dah haus sampai ke tahap warna hitam ni ya, apabila sebelum sampai perlu ambil tindakan tukarkan brake lining tersebut ya. Jadi kalau brake lining tersebut ya dah haus sehingga menyentuh bahagian hitam ini, maka brake lining itu tidak boleh digunakan pakai lagi, perlu ditukar tuan-tuan ya. Jangan mengambil risiko ya, ada di sini. Jangan mengambil risiko menggunakan brake lining sekiranya telah menyentuh, sekiranya bahagian putih ini telah habis. Yes, kita tak nafi masih kalau lihat pandangan mata kasar masih ada brake lining, tapi dia brake lining ini tidak akan memainkan peranan untuk mencengkam tayar tersebut. So saya nasihat tuan-tuan bagaimana untuk mengelakkan perkara ini, sentiasa adakan penyelenggaraan brake kenderaan. Satu. Yang kedua, tuan-tuan pemandu perlu memainkan peranan ya. Uji sendiri, semak kenderaan setiap pagi sebelum kita bawa kenderaan. Kalau kenderaan berat, perlu lihat daripada brake lining di bahagian belakang bahawa brake lining tersebut ada atau tidak. Ya. Puspakong, kita cuma menjalankan pemeriksaan pada masa ketika itu bacaan brake tersebut elok ataupun tidak. Tidak semestinya setiap kali kita periksa kenderaan itu akan berjalan setahun ataupun 6 bulan, tidak akan membawa masalah. Tidak tuan-tuan. Sebab brake lining adalah komponen dari segi kekhasan, wear and tear. Lagi banyak tuan-tuan jalan di atas jalan raya, lagi cepat brake lining tersebut. Kalau tuan-tuan membawa barangan yang berat ataupun sentiasa menggunakan jalan turun yang curam, lagi cepat brake lining tersebut akan haus. Jadi tuan-tuan perlu prihatin dari segi komponen brake ini ya. Satu, penyelenggaraan. Yang kedua, pastikan semakan ya, pemeriksaan sendiri dilaksanakan dari semasa ke semasa. Di Puspakong kita periksa
bila dapat bacaan melebihi 5%, maka brake lining tersebut masih dalam keadaan yang elok, ya. Kalau dalam lingkungan bacaan contoh 50, kalau bacaan dia 55, maka selepas ni tuan-tuan perlu ambil tindakan, ya, tukar brake lining tersebut. Walaupun dia lulus, tapi jalan di jarak yang pendek, tindakan perlu diambil, ya. So selain itu brake lining. Yang satu lagi saya ingin menasihatkan, sekiranya kalau tuan-tuan ingin tahu prestasi brake tersebut, pergi ke Puspakom, mana-mana sahaja 54 cawangan di Malaysia, minta pemeriksaan brake, cuma RM15 sahaja untuk periksa brake tuan-tuan. Kita akan membantu tuan-tuan, pastikan kenderaan tuan-tuan selamat di atas jalan raya, apalagi kalau kenderaan itu membawa penumpang tuan-tuan, ya. RM15 tuan-tuan boleh masuk terus tanpa queue, ya, kita akan jalankan pemeriksaan. Ini kemudahan yang kita adakan untuk membantu tuan-tuan untuk memastikan semua kenderaan tersebut selamat di atas jalan raya. Okey, dan menggalakkan guna alat Puspakom, ya. Okey. Saya rasa itu soalan daripada Cik Murugah. Terima kasih banyak. Cik Fu Lung Ching, ya, ada soalan. Macam mana nak check tire air pressure? Bagi kita perlu pump berbeza menjalankan di highway dan jalan raya. Bagaimana nak check air pressure? Air pressure ni kita perlukan alat pengukur, ya. You need a gauge, ya, untuk mendapatkan bacaan yang tepat, ya. Berapa air ataupun pressure angin yang perlu kita letak pada kenderaan, tuan-tuan perlu rujuk pada papan tanda yang ada di sebelah pintu ataupun ikut manual buku, ya. Ikut air pressure, tekanan angin yang diperlukan pada kenderaan tuan-tuan, ya. Setiap kenderaan mempunyai bacaan air pressure yang berbeza dan berbeza berjalan di highway dan jalan biasa, ya. Jalan highway, jalan biasa itu saya rasa tidak begitu banyak beza. Cuma perbezaannya iaitu berat kenderaan. Kalau kenderaan lebih berat, maka perlukan angin yang lebih banyak, ya. Kalau kurang, maka kurangkan. So sekali lagi saya ingin nasihat tuan-tuan, rujuk pada panduan yang ada pada kenderaan tersebut. Okay? Muhammad Izzat, bolehkah cek kereta dahulu sebelum buat pemeriksaan tukar nama? Boleh cek kenderaan dahulu sebelum periksa tukar nama. Boleh tuan-tuan, ya. Kalau tuan-tuan ingin mendapat pemeriksaan sebelum tukar nama, boleh ke Puspakom untuk buat pemeriksaan juga. Ini ada satu kelebihan di sini. Kalau tuan-tuan datang untuk tukar nama pemeriksaan, tuan-tuan boleh minta pemeriksaan sukarela juga. Di situ kita bagi 50% diskaun sekiranya kalau tuan-tuan buat tukar nama dan juga tukar periksa keseluruhan kenderaan, ya, untuk bagi sebagai pengetahuan awam kita sendiri sama ada kenderaan tersebut elok ataupun tidak. Cuma RM25 sahaja, ya, iaitu kita tuan akan dapat 50% diskaun di situ. Minta saja B5 dengan sukarela, kita akan uruskan di semua cawangan tuan-tuan, ya. Acu apis, bacaan betul untuk lulus break. Bacaan betul untuk lulus break, cek acu apis, ya. Bacaan betul. Sebenarnya saya dah beritahu tadi 3 bacaan. 1, kencangman keseluruhan perlu melebihi 50%. Dynamic imbalance, kedua tayar hadapan dan juga kedua tayar belakang, perbezaan tidak boleh melebihi 30%. Yang ketiga, handbrake tangan, ya. Jadi 3 perkara ni perlu lulus, barulah tuan-tuan akan dapat bacaan keseluruhan lulus ataupun gagal, ya, pada kenderaan tersebut. Muhammad Zaki Burhan, kenapa Puspakom JPJ tetapkan bahawa ketebalan bunga-bunga tayar tidak bahawa ketebalan tayar bawah sahaja. Okey, standard yang digunakan pakai iaitu 1.6 mm, itu adalah standard, ya. Standard piawaian antarabangsa tuan-tuan, antarabangsa 1.6 mm. Selepas itu kurang daripada 1.6 kenderaan itu tidak selamat diajar. Nah, kajian telah dilaksanakan, ya, oleh pakar-pakar bahawa 1.6 mm tidak selamat. Khasnya hari hujan tuan-tuan ataupun jalan-jalan yang basah. Di situ sekiranya kurang daripada 1 mm, 1.6 mm, tayar tersebut tidak akan cengkam dengan sempurna di atas jalan raya.
Dan saya perlu ingatkan di sini tuan-tuan, 1.6 mm pengukuran hanya boleh dilaksanakan sekiranya keseluruhan tayar dalam keadaan yang baik. Contoh keseluruhan tayar yang tidak ada dalam keadaan baik, bunga haus tidak sempurna, kiri dan kanan tidak sama. Bunga haus bertumpuk-tumpuk, ya, ataupun ada cederaan pada tayar tersebut. Jadi sekiranya kalau ada 3 perkara ni, maka ukuran 1.6 mm tidak boleh digunakan pakai tuan-tuan, ya. Terus keputusannya, tayar tersebut tidak selamat di atas jalan raya. Cik Chan, brake lining, Datuk, cuba nak tanya brake lining perlu tukar. Brake lining, sebenarnya saya kata brake lining perlu ditukar, ya. Ni brake lining yang ditunjukkan di sini, ya. Brake lining ini perlu ditukar sekiranya kekhawasan menyentuh bahagian bawah ni, ya. Bila sampai bahagian menyentuh perlu ditukar. Dan pastikan tuan-tuan, brake lining tukar dengan brake lining yang berkualiti, ya. Sebab brake lining sangat bahaya. Apabila kena berjalan di jalan raya, kita cuma mengharapkan brake sahaja untuk memberhentikan kenderaan, ya. Untuk kena perdagangan, boleh tinted tak? Perdagangan tidak dibenarkan tinted tuan-tuan, ya. Cuma kereta personal sahaja dibenarkan, iaitu untuk hadapan 70%, pemandu 50% dan belakang boleh digelapkan, tidak ada masalah. Boleh buat pemeriksaan kekerapan di grig. Saya rasa grig kita pergi tiap bulan, ya, 3 hari. Saya rasa sebab kajian telah buat 3 hari itu memang kita akan habiskan semua kenderaan, ya. Sebab itu adalah kenderaan yang telah membuat temu janji. Terusnya ada soalan mohon share apa yang Puspakom kongsikan tuan. Saya juga e-hailing. Mohon share apa yang Puspakom kongsikan. Program hari ini kita kongsikan dari segi keselamatan kenderaan di atas jalan raya, ya, dari segi penyelenggaraan, pemeriksaan dan sedikit pembaikan. Kita jangan habis di sini saja. Tuan-tuan kalau perlu maklumat lebih lanjut daripada kita, perlu taklimat dan sebagainya, boleh hubungi kita. Maklumkan kita lebih awal supaya kita dapat membuatkan persediaan. Dan kita boleh pergi ke tempat tuan-tuan, ataupun tuan-tuan boleh juga datang ke tempat kita, ya, untuk taklimat. Acu Apis, bagaimana ingin kurangkan asap exhaust kenderaan? Bagaimana ingin kurangkan asap, ya? Boleh mengurangkan asap. Senang aja tuan-tuan, ya. Penyelenggaraan ikut masa, penyelenggaraan yang baik. Dua perkara ni kalau sentiasa dipatuhi, dan saya rasa tidak ada masalah, ya. Daripada Encik Muhammad Hisham Syafi'i. Terima kasih Encik Muhammad Hisham. Kita berharap kenderaan yang berunsur dan uzur supaya wajib masuk ke Puspakom bagi memastikan kenderaan tersebut betul-betul selamat berada di atas jalan raya Malaysia. Ya, Encik Muhammad Hisham, betul, ya. Saya tak nafi kenderaan yang uzur, ya, ataupun lama, ya, perlu menjalankan pemeriksaan. Bagi kenderaan komersial, kenderaan barangan, sejak 6 bulan dijalankan pemeriksaan. Dan satu lagi saya ingin menegaskan di sini untuk berkongsi tuan-tuan, pemeriksaan adalah sekali dalam 6 bulan sahaja, ya, kenderaan komersial. Jadi sebagai pemilik kenderaan, pemandu perlukan memainkan peranan dari segi keselamatan kenderaan di atas jalan raya. Selepas pemeriksaan, ya, setiap kali sebelum tuan-tuan pandu kenderaan, adakan pemeriksaan secara sendiri, ya, secara random sendiri. Pastikan komponen kenderaan baik dari segi dari pihak pengurusan kenderaan, ya, perlu melaksanakan penyelenggaraan berjadual. Contoh kalau dah sampai 5,000 perlu tukar minyak hitam, tukarlah minyak hitam, ya. Janganlah tunggu sampai 10,000, 20,000 baru nak tukar minyak hitam, ya. Jadi itu penyelenggaraan, ya. Sebab kita di Puspakom periksa sekali saja. Mungkin dalam jangka 6 bulan kenderaan tersebut akan bergerak hingga 30,000 km, ya. Jadi tidak semestinya periksa sekali kenderaan itu berjalan 30,000 km tanpa penyelenggaraan. Komponen-komponen yang perlu diselenggarakan dari semasa ke semasa, sila tuan-tuan rujuk pada buku panduan yang ada, ya. Komponen yang perlu ditukar selepas 5,000,
komponen yang perlu ditukar selepas 20,000, komponen yang perlu ditukar selepas 40,000 ataupun diganti ya. Jadi ikut buku panduan yang ada. Buat tuan-tuan boleh juga rujuk pada kita, adakan sesi bersama dengan kita ya di Puspakom. Kita boleh berkongsi ya penilaian yang perlu dilaksanakan dari semasa ke semasa. So minta pemandu perlu mainkan peranan mereka, pemilik kenderaan juga perlu mainkan peranan mereka ya. Sama-sama kita bekerjasama supaya kenderaan yang bergerak di atas jalan raya sentiasa selamat bagi semua pengguna-pengguna di jalan raya. So okey, itu saja daripada saya. Saya mohon maaf sekiranya ada silap salah ya. Dan boleh hubungi kita pada bila-bila sahaja sekiranya memerlukan perkhidmatan ataupun nasihat daripada kita. Sekian, terima kasih dan salam sejahtera. Okey, itu je lah daripada aku untuk video kali ni. Terima kasih banyak-banyak. Minta like, komen dan share video ni pada kawan-kawan untuk keselamatan hampa semua. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye.